Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'a. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. Amin. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini Allah Subhanahu wa taala masih panjangkan lagi umur kita. Allah berikan kesihatan yang baik kepada kita. Allah kurniakan taufik dan hidayah kepada kita. Bahkan Allah bukakan hati kita dan Allah lapangkan masa kita hingga sama-sama dapat kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala pada malam ni. Alhamdulillah, sama-sama dapat kita dirikan salat fardu maghrib secara berjemaah. Alhamdulillah, dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ni sama-sama dapat kita teruskan lagi majlis ilmu, ya, setelah kita bercuti sebulan, ya, sepanjang bulan Ramadan. Jadi pada hari ini alhamdulillah, syukur pada Allah, Allah pertemukan kita sekali lagi untuk kita teruskan lagi pengajian kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, sebelum kita meneruskan pengajian kitab kita, suka saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum salihul a'mal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan kami, ya, amal-amalan saya dan amal-amalan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, yang baik-baik, yang soleh-soleh yang kita lakukan sepanjang bulan Ramadan yang telah lalu, insya-Allah. Dan doa ini kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala secara berterusan. Bukan awal-awal Syawal saja, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kerana melihat kepada amalan para ulama salafus salih, ya, setelah berakhirnya Ramadan tidak putus-putus mereka doa pada Allah.
Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna, ya Allah, terimalah daripada kami, terimalah daripada kami amal-amalan yang kita lakukan. Mana tahu tuan-tuan Abu Bang dirahmati Allah, akhir-akhir Ramadan baru ni Allah bangkitkan kita untuk qiyamul lail, dapat kita sujud pada Allah, dapat kita tasbih pada Allah, dapat kita baca Al-Quran, dan bertepatan dengan Lailatul Qadar. Dan tentu kita mahu Allah terima tuan-tuan Abu Bang dirahmati Allah. Dan tentu kita mahu Allah memandang kita yang sedang beramal saleh ketika itu. Kita nak Allah terima. Jadi banyak doa pada Allah, banyak doa pada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah juga di antara ucapan yang disebutkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in ketika saling bertemu di antara satu sama yang lain apabila berakhirnya Ramadan. Taqabbalallahu minna wa minkum salihul a'mal. Mudah-mudahan kita berharap pada Allah, terimalah ya Allah amal-amalan kami dan amalan kalian insya-Allah. Kullu amin wa antum bi khair. Mudah-mudahan saya, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sepanjang tahun berada dalam kebaikan insya-Allah, ya. Kebaikan yang luas, ya. Keberkatan daripada Allah. Dan arti kata sihat wal afiat, dipanjangkan umur, diberikan rezeki yang halal. Dan kebaikan yang paling utama tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah adalah kebaikan dalam ketaatan kepada Allah, ya. Kita tak nak baik-baik saja. Orang tanya macam mana kesihatan kita, baik-baik saja. Macam mana dengan keluarga kita, baik-baik saja. Macam mana dengan ekonomi kita, baik-baik saja. Oh, baik saja. Bagaimana dengan ketaatan kita kepada Allah? Macam mana amalan-amalan kita kepada Allah? Sebab itu tuan-tuan Abu Bang dirahmati Allah, dalam kita menyambut bulan Syawal, Aidilfitri, dalam masa yang sama, ya, suka saya, ya, ajak tuan-tuan Abu Bang dirahmati Allah, kita flashback sikit saja. Bukan flashback yang jauh-jauh. Flashback kita yang minggu lalu macam mana? Ya, minggu lalu tuan-tuan Abu Bang dirahmati Allah, ya, Sabtu malam Ahad, masa tu malam yang ke-28 Ramadan, ya. Bayangkan waktu-waktu macam tu, 27 Ramadan, 28 Ramadan, 29, apa yang kita buat? Oh, siap-siap tuan-tuan Abu Bang dirahmati Allah, tarawihnya, witirnya, qiyamul lailnya, tadarusnya, semua ada kan tuan-tuan Abu Bang dirahmati Allah. Jadi kita nak minta pada Allah, ya Allah teruskan ya Allah, tolong saya ya Allah supaya saya boleh datang masjid ya Allah, boleh teruskan ya Allah. Kerana kita bukan sekadar nak beribadah dalam Ramadan saja, kita nak beribadah sepanjang tahun, ya. Jadi tuan-tuan Abu Bang dirahmati Allah, Aid Mubarak insya-Allah. Mudah-mudahan kita semua menjalani hari raya yang penuh diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan arti kata dalam masa kita beraya, tak lupa untuk ibadah pada Allah, ya. Dalam sibuk kita open house, ziarah orang, tak lupa untuk dirikan solat, ya. Tak lupa untuk baca Al-Quran, tak lupa untuk dengar Al-Quran. Memang betul tuan-tuan Abu Bang dirahmati Allah, ada orang bagi tahu, ya, ada orang bagi tahu dekat radio akan dipasangkan lagu raya ni start 15 Ramadan sampai 15 Syawal saja, ya. Lepas tu dah kurang-kurang lah. Memang akan diputarkan saja, ya. Sepanjang ni kita seronok lah, kita rasa asyik lah tuan-tuan Abu Bang dirahmati Allah, sebab kita pergi beraya dalam kereta, lagu pula lagu raya, seronok lah. Tapi sebenarnya tuan-tuan Abu Bang dirahmati Allah, yang lebih seronok adalah apabila kita dapat kekalkan siaran kita yang dalam Ramadan. Dalam Ramadan kita dengar apa? Dalam Ramadan kita dengar Quran kan, ya? Kita dengar Quran tu. Maka yang lebih baik apabila kita beraya tu, sepanjang perjalanan itu dipasangkan bacaan-bacaan Al-Quran, mengingatkan kita, tak kisah apa-apa bulan sekalipun, yang paling utama untuk didengari, yang paling utama untuk didengari, yang paling utama kita manfaatkan telinga kita
adalah mendengar kalam Allah. Kalam Allah Subhanahu wa taala berbanding dengan kalam manusia, ya. Itu yang paling utamalah, ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bagi kekuatanlah kepada kita untuk terus beramal soleh sepanjang tahun, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, malam ni kita masuk bab yang besar, bab yang penting dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi pada mukaddimah kitab ini. Bab ini merupakan matlamat penulisan buku ni. Inilah isi kandungan yang terpenting yang Imam An-Nawawi nak sampaikan kepada kita tentang adab-adab membaca Al-Quran, ya. Jadi ada beberapa adab yang telah kita sebutkan sebelum ni. Antaranya tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, galakan bersiwak sebelum membaca Al-Quran, ya. Kita kena tahu dua perkara kalau nak imbas balik tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Yang pertama, kita sendiri. Tak kisah walaupun kita bukan baca depan guru, kita sendiri. Kita nak baca Al-Quran tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sendiri-sendiri, sorang-sorang. Kita kena pastikan bahawa mulut kita bersih, ya, gigi kita bersih. Sebab apa? Sebabnya satu saja. Sebab yang kita nak lafazkan ini bukan kalam yang biasa-biasa. Yang kita nak ucapkan ini bukan lafaz yang biasa-biasa, tapi ini merupakan kalam Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, apabila kita berhadapan dengan guru, takkanlah, ya, kita nak baca dengan guru nak dengar bacaan Al-Quran kita dalam keadaan kita, ya, tak bersihkan gigi, tak bersihkan mulut kita. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ada adab-adabnya. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, digalakkan kepada kita apabila membaca Al-Quran, kita berada dalam keadaan yang suci. Keadaan yang suci ini lebih bererti dalam keadaan berwuduk. Kalau tak ada wuduk boleh baca Quran ke? Boleh juga tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Tetapi Imam An-Nawawi nak meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran kita, ya. Dia nak menyampaikan ilmu kepada kita supaya bila kita baca Al-Quran, bukan baca Al-Quran macam biasa-biasa, tetapi baca Al-Quran dalam keadaan yang paling baik, yang paling tepat dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang Imam An-Nawawi nak kongsikan kepada kita. Boleh baca Al-Quran walaupun bukan berada dalam keadaan wuduk, tetapi membaca Al-Quran dalam keadaan berwuduk itu lebih utama, lebih afdal. Yang ketiga, tuan-tuan dan puan dirahmati, sekiranya tidak ada hadas kecil ataupun hadas besar, itu telah dibincangkan. Dan kalau masih ingat tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, sehari sebelum Ramadan, ya, Ramadan yang kita sambut hari itu hari Ahad malam Isnin. Sehari sebelum tu, satu malam Ahad, kita telah bahaskan tentang membaca Al-Quran di tempat yang bersih dan khusus, ya. Baca Al-Quran ada tempat khas kita, ya, tempat yang bersih. Jadi pada hari ini kita akan sambung di antara ciri-ciri tempat yang kita nak pilih itu adalah galakan bagi pembaca Al-Quran di luar solat untuk menghadap kiblat. Maksudnya apa tuan-tuan dan puan dirahmati Allah? Imam An-Nawawi nak jelaskan kepada kita bahawa Al-Quran itu dibaca di dalam solat dan juga di luar solat, ya. Dalam solat kan kita memang baca Al-Quran, ada suratul Fatihah, ada surah-surah yang lain, ya. Tetapi di luar solat kita baca Al-Quran juga. Jadi sebaik-baik tempat untuk kita pilih ketika mana membaca Al-Quran di luar solat adalah dalam keadaan menghadap ke arah kiblat. Sebab dalam solat memanglah tak boleh lari daripada arah kiblat. Tetapi yang digalakkan kepada kita untuk membaca Al-Quran adalah menghadap ke arah kiblat. Itu yang nak ditekankan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Sekali lagi,
Ya, diingatkan bahawa kalau kita tak menghadap arah kiblat boleh ke? Boleh saja tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, tak arah kiblat. Ya. Maksudnya macam saya kan membangkangkan kiblat kan, ya. Masa menghadap ke arah kanan kiblat ataupun kiri kiblat boleh saja ke? Boleh saja, tak ada masalah. Tapi yang utamanya, yang afdalnya, yang bagusnya adalah menghadap ke arah kiblat, ya. Kata Imam An-Nawawi, hal ini terdapat dalam sebuah hadis, khairul majalisi mastuqbila bihil qiblah. Artinya sebaik-baik majlis adalah yang menghadap kiblat, ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, macam itulah majlis ilmu kita, di mana kita menghadap ke arah kiblat lah, ya. Walau bagaimanapun tuan-tuan dan puan dirahmati daripada para ulama hadis yang menyebutkan ada isnad yang dhaif di dalam hadis ini. Kita tengok apa yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Suka saya ingatkan diri saya, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, yang kita baca Al-Quran selama ini memang bagus, ya. Kena selalu ingat, apa-apa saja keadaan baca Al-Quran tu memang semua bagus. Cuma sekarang kita ada pilihan untuk menambah baik saja. Jadi kita nak belajar ni, Imam An-Nawawi dah sampaikan kepada kita. Apa kata Imam An-Nawawi? Dia itu kembali kepada siapa? Dia itu Al-Qari, pembaca Al-Quran. Saya terus tukarkan, ya. Pembaca Al-Quran disarankan untuk duduk dengan khusyuk, tenang dan tenteram serta menundukkan kepala, ya. Ada penjelasan. Cara duduknya ketika sendirian tetap perlu mengelokkan adab dan merendah diri seperti dia duduk di hadapan gurunya. Inilah cara yang paling sempurna. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, sebagaimana kita duduk dalam kelas, ada guru kita, ada ustaz kita, penuh tertib kita duduk, ya. Tak kalah ada perempuan guru, perempuan ustaz kita duduk sandar gitu, kan, ya. Kita pun duduk beradab macam tu. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, Imam An-Nawawi nak tekankan kepada kita, walaupun di belakang guru, walaupun ketiadaan guru, macam itulah sama juga. Macam mana kita baca depan guru tu dengan tawaduk, dengan khusyuk, dengan malu-malu, ya. Maksudnya macam itulah keadaannya kita baca Al-Quran walaupun bersendirian. Janganlah bila kita baca dengan guru, Masya Allah, tawaduk, khusyuk, tapi bila ada belakang guru, kita duk main sini, duk main sana, duk. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, sedikit tambahan daripada saya, ini tips sahajalah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Bila mana Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala berpesan supaya baca Al-Quran dengan khusyuk, tenang dan tenteram, kena selalu tahu dalam hidup kita apakah menjadi distractor, pengganggu yang paling besar dalam hidup kita, ya. Handphone, ya. Jadi kalaulah kita memang dah spesifik, kan baru-baru ni kita dah belajar pilih masa yang sesuai, tempat yang sesuai. Kita bila masuk saja dalam zon tersebut, zon tu telefon tak boleh masuk, ya. Kalau ingatlah yang lepas kan saya katakan tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kalau ada di antara kita, tapi saya tahu tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, saya husnuzan, saya sangka baik pada Allah, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, saya tahu ada tempat-tempat spot-spot untuk baca Al-Quran yang tersendiri. Kalau kita nampak, ya, Haji ada kat situ, jangan kacau tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, dia tengah khusyuk baca Quran tu. Dah, jangan usik, jangan panggil, jangan apa. Lepas dia bangun daripada tempat tu, kalau nak jumpa boleh. Once dia ada dekat situ, itu zon tilawah dia. Jangan kacau lagi. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, setiap di antara kita kena tahu, ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ya. Kadang-kadang bila kita bukanlah kita nak meninggalkan athar, kesan apa-apa, tak. Tapi kita tahu kita sendiri yang suka tempat tu. Tapi bila kita ada macam tu, itulah yang akan jadi
kata-kata yang baik oleh orang-orang. Kata dululah kalau orang katalah dulu arwah selalu baca Quran dekat situ. Oh, masya-Allah, itulah tempat dia. Mudah-mudahan tempat tu jadi saksi pada hari kiamat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kita ni kena ada satu tempat yang spesifik di mana once kita masuk tak ada lagi, ya. Tak ada lagi gangguan, tak ada lagi orang panggil, tak ada apa, orang tahu, family pun tahu. Once dia duduk situ, jangan dipanggil lagi. Dia tengah ibadah pada Allah. Dia sedang khusyuk membaca Al-Quran. Jadi saya nak bagi tahu, bila masuk zon itu, telefon jangan dibawa. Itu saja, ya. Bukan tak boleh bawa telefon ke mana-mana, boleh saja. Tapi kita kena tahu, once kita dah spesifikkan ini masa saya nak baca Quran, saya sedang berada dalam zon saya, telefon tepi. Kita tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kena biasakan begitulah, ya. Jangan kita rasa macam, sebab memang kita akan selalu rasa risau kan bila bateri habis, bila telefon tertinggal, kita rasa macam mesti ada sesuatu benda yang besar. Tapi kadang-kadang tak ada apa-apa pun, ya. Tak ada apa-apa pun tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, ya. Jadi elakkanlah, ya. Masuk dalam zon tu elakkan daripada membawa telefon, ya. Jika dia membaca Al-Quran secara berdiri, mengiring, atau di tempat tidur, atau dalam apa jua keadaan yang lain, maka ia adalah harus dan dia mendapat pahala, namun kurang berbanding dengan cara yang pertama tadi. Jadi Imam An-Nawawi nak tegaskan, boleh saja baca Al-Quran sambil baring, boleh ke? Oh, boleh. Baca Al-Quran sambil duduk-duduk sandar, boleh ke? Boleh, ya. Tetapi yang paling utama adalah apabila kita berada dalam keadaan yang paling sempurna, sebagaimana kita berada di hadapan guru kita, ya. Firman Allah Subhanahu wa taala daripada surah Ali Imran ayat 190 hingga 191, saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Yang lebih tu saya baca sendirilah tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, sebab Imam An-Nawawi nak fokus pada kita kata maudhu syahid dia, point ataupun keyword yang nak ditekankan oleh Imam An-Nawawi terputus di situ. Yang Rabbana ma khalaqta hadza batila tu dah masuk pada doa lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi, pada pertukaran malam dan siang, ada tanda-tanda kekuasaan, kebijaksanaan dan keluasan rahmat Allah bagi orang-orang yang berakal, iaitu orang-orang yang menyebut dan mengingati Allah semasa mereka berdiri, mereka duduk, dan semasa mereka berbaring, mereka mengiring, dan mereka pula memikirkan tentang kejadian langit dan bumi. Ayat ni tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, Imam An-Nawawi quote, dia petik dan dimasukkan di sini nak menjadikan sebagai dalil bahawa boleh saja ingat pada Allah, berzikrullah, membaca Al-Quran dalam apa keadaan sekalipun, duduk ke, bersandar ke, baring ke, melunjur ke, apa-apa keadaan semua boleh tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Ni secara umumnya semua keadaan boleh, cuma yang afdal berbalik kepada keadaan yang pertama tadi, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, salah satu keyword yang nak ditekankan oleh Al-Imam An-Nawawi adalah baginda sallallahu alaihi wasallam ingat kepada Allah
every time, anytime. Apa-apa juga keadaan baginda, masa naik kenderaan, masa jalan-jalan, masa berbaring, dalam solat, di luar solat, semua. Setiap masa baginda ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka begitulah juga harus kita tiru, ya. Jadi sekarang tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kita akan tengok hadis-hadis tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, termasuklah isteri baginda, bagaimana keadaan mereka ketika membaca Al-Quran, ya. Sabit sebuah hadis dalam kitab As-Sahih daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yattaki'u fi hijri, dan satu riwayat hajri, wa ana haid fayaqra'ul Quran. Disebutkan daripada Aisyah, ni isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersandar ke pangkuanku. Boleh bayangkan tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, yattaki'u, bersandar di pangkuan, ya. Di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha ketika aku didatangi haid, lalu baginda membaca Al-Quran. Di sini ada beberapa pengajaran lah tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Kalau kita gambarkan dalam suasana tersebut, mungkinkah baginda sallallahu alaihi wasallam menghadap arah kiblat ketika itu? Mungkin ya, mungkin tidak, kerana sedang, ya, berbaring ataupun berada di pangkuan isteri baginda, ya. Ketika itu baginda duduk ke? Tidak juga, ya, kerana baginda sedang, ya, berbaring ataupun berada di pangkuan Aisyah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, boleh jadi ketika itu baginda sedang berbaring, bererti boleh saja untuk membaca Al-Quran dalam keadaan sedemikian. Satu lagi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, Aisyah radhiyallahu anha bagi tahu, ketika itu saya didatangi haid. Maksudnya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, di sini ada satu perkara yang luar biasalah kalau kita tengok dalam tafsir Al-Quran, ya. Di dalam surah Al-Baqarah, ya, Allah Subhanahu Wa Taala cerita tentang haid, ya, di mana orang-orang Yahudi bila mana wanita-wanita mereka didatangi haid, maka mereka akan jarakkan diri, mereka akan jauhkan diri. Makan tak sama-sama, makan asing-asing. Tidur pun tak sama, tidur asing-asing. Maksudnya mereka jarakkan diri. Tapi baginda sallallahu alaihi wasallam nak tunjukkan bahawa tak perlu buat begitu, ya, tidak perlu buat begitu, ya. Jadi Islam menunjukkan boleh saja nak makan sama-sama, boleh. Nak, ya, bagaimana baginda berada di pangkuan Aisyah, boleh. Cuma yang tidak bolehnya adalah untuk bersama sahaja, ya, untuk melakukan persetubuhan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, itulah betapa indahnya Islam, ya, membetulkan apa yang salah daripada ajaran-ajaran agama yang terdahulu. Dalam riwayat yang lain disebutkan yaqra'ul Quran wa ra'suhu fi hijri, ya, ataupun fi hajri. Artinya daripada Aisyah radhiyallahu anha, baginda iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran dalam keadaan kepalanya berada di pangkuanku, ya, kepala berada di paha Aisyah radhiyallahu anha. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, masya-Allah, kan, kita tengok baginda sallallahu alaihi wasallam contoh tauladan yang terbaik, ya. Al-Quran di mana-mana saja, ya. Bukan dalam Ramadan saja tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, bila-bila masa saja. Bahkan ketika mana, ya, dan tentulah bila berada di pangkuan isteri ni tengah berehat, kan, sambil-sambil baca Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, macam tu, ya. Diriwayatkan daripada Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, ini amalan Abu Musa Al-Ash'ari, ini amalan sahabat. Inni aqra'ul Qur'ana fi salati wa aqra'u ala firashi. Kata Abu Musa Al-Ash'ari, sesungguhnya aku membaca Al-Quran di dalam solat
dan juga di tempat tidurku, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, ketika solat pun saya baca Al-Quran, di tempat baring saya, firashi, di atas tilam saya pun saya baca Quran juga. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, macam saya katakan tadi, yang bila masuk zon tilawah kita itu memang yang khas, itu yang memang spesifik, yang memang tak ada siapa-siapa ganggu. Tapi yang di tempat-tempat lain, dalam kereta, atas kenderaan, di rumah, di ruang tamu, dalam bilik tidur, boleh saja untuk terus baca Al-Quran. Diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bijak, inni la aqra'u hizbi wa ana muttaji'atun 'ala sarir. Sesungguhnya aku membaca hizibku. Nanti saya terangkan hizibku ketika berbaring mengiring di tempat tidur. Jadi di sini tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, dahlah di atas tilamnya, di atas tempat tidurnya sambil berbaring. Jadi kalau orang tanya, boleh ke kita nak baca Al-Quran sambil berbaring? Elok ke? Boleh saja tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, ya. Tetapi kita berbalik kepada kata-kata Imam An-Nawawi, dalam banyak-banyak keadaan yang paling utama yang mana? Yang duduk menghadap arah kiblat, duduk macam berada di depan guru, macam itulah, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, hizibku berarti bacaan-bacaan yang selalu diulang-ulangi, seperti wird, ya. Sebagaimana contoh tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kita tahu bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam telah ajarkan kepada kita wirid-wirid sebelum tidur. Bukan sekadar baca doa sebelum tidur saja tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, ada ayat-ayat Al-Qurannya yang perlu kita baca. Antaranya Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, Surah Al-Kafirun sekali, Ayatul Kursi sekali. Kemudian 2 ayat terakhir daripada Surah Al-Baqarah sekali, Surah Al-Mulk sekali, Surah As-Sajadah sekali. Lagi surah apa lagi? Surah-surah yang dimulai dengan tasbih, Sabbihisma Rabbikal A'la sekali. Kemudian Surah Al-Hadid, Surah Al-Jumu'ah, Surah As-Saff, surah-surah yang dimulai dengan Sabbahalillahi ma fis samawati wal ardh. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, baginda baca surah Al-Isra. Jadi banyak kan tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Jadi yang itu, yang dibaca tiap-tiap malam itu dibaca sebelum tidur, dan boleh dibaca ketika sedang berbaring di atas tempat tidur kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, sebab tu Aisyah radhiyallahu anha dia kata, sesungguhnya aku akan membaca hizibku ketika berbaring mengiring di tempat tidur, ya. 2 keadaan, satu di atas tempat tidurnya, satu lagi dalam keadaan yang berbaring, ya. Cuma tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, pernahlah saya, ya, ditegur oleh jemaah. Dia kata, ustaz, ya, nak baca Al-Quran, nak bertasbih, ya, sebelum tidur tu susah atas tilam, ya. Sebab apa? Sebab pernah, ya, bila lepas kuliah saya, dia cuba amalkan. Antaranya apa tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah? Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Itu diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam sebelum tidur. Tapi dia kata, ustaz, ya, kalau saya dah baring, kalau saya dah duduk atas tilam, ya, Subhanallah, 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 Subhanallah. Tak tahu tinggal Subhanallah aja. Ya, tak sempat Alhamdulillah ustaz, Allahu Akbar pun tak sempat. Lalas dengan Subhanallah saja. Jadi dia kata, ustaz, saya tak boleh baring. Kalau jenis yang tak boleh baring, jangan baring, ya. Habiskan dulu baru baring. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, itu di antaralah, ya, keadaan-keadaan Rasulullah, Abu Musa Al-Ash'ari dan Aisyah radhiyallahu anha ketika mana mereka membaca Al-Quran. Kesimpulan dia, semua keadaan kita boleh baca Al-Quran, tapi yang paling afdal, yang paling utama, yang paling baik adalah apabila kita duduk betul-betul pada tempatnya, menghadap ke arah kiblat, duduk dengan khusyuk dan sebagainya.
dan sekali lagi elakkan daripada gangguan. Tahu tempat tu memang orang akan panggil kita, orang akan ganggu kita. Tahu waktu tu memang orang akan telefon kita. Oh jangan, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, letak tepi dulu, flight mode dulu, off dulu, macam itulah ya. Kalau betul-betul serius untuk amalkan tilawah Al-Quran, kena betul-betul tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah ya. Galakkan memulakan bacaan Al-Quran dengan memohon perlindungan. Ni bab baru tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Setiap kali kita nak baca Al-Quran, mulakan dengan isti'azah. Isti'azah tu apa? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kita tengok apa Imam An-Nawawi kata. Imam An-Nawawi berkata, apabila seseorang ingin memulakan bacaan Al-Quran, dia digalakkan memohon perlindungan, iaitu isti'azah dengan membaca A'udzubillahi minasyaitanirrajim. A'udzu berarti aku berlindung. Aku berlindung dengan Allah. Cuma tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, saya nak terangkan sikitlah. Bila namanya dalam kitab sebut isti'azah. Dalam bahasa Arab tu saya share sikit tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, perkataan-perkataan yang dimulai dengan alif, sin dan ta. Alif, sin dan ta itu berarti talab, permohonan, permintaan ya. Kita request daripada Allah. Kalau ada ya. Jadi kalau isti'azah, kita request, kita mohon pertolongan, kita minta pertolongan daripada Allah. Kalau namanya istighfar itu maksudnya kita sedang request, kita sedang mohon keampunan daripada Allah. Mohon, ya Allah ampunkan saya, itu namanya istighfar. Kalau namanya istikharah tu khiyar, pilihan ya. Nak sambung belajar di sini ke nak sambung belajar di sana, nak kerja di sini ke nak kerja di sana. Istikharah itu maksudnya sedang minta petunjuk, minta pilihan daripada Allah. Ya Allah tolong pilihkan saya yang terbaik ya Allah. Itu namanya istikharah. Kemudian yang baru-baru ni, jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, Jumaat 2 minggu yang lalu, selepas solat Jumaat ya, buat solat istisqa. Buat solat istisqa, namanya solat istisqa. Isti kan, istisqa. Kalau nak pecahkan isqa tu, dia daripada kalimah saqa ya. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, biasa sebut ke kalimah saqa ni? Dia bukan saka ya, dia saqa. Ya, biasa sebut ke? Biasa sebut tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah bila sebut alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana. Saqa tu. Saqa tu apa? Segala puji bagi Allah yang bagi at'amana, bagi makan pada saya, wa saqana, dan bagi minum pada saya. Kita minum apa? Kita minum air kan? Maksud kita minta, kita sedang request, ya Allah turunkan hujan, datangkan air daripada kita. Itu namanya istisqa, minta. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, ni alalang lah dah tersebut ni kan. Bila kita datang beraya ya, datang rumah orang kan, di antara yang diajar adalah kita doakan tuan rumah kan, kita masuk, si hidangkan air untuk kita, kuih murid untuk kita. Jadi apa yang kita akan baca? Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Kalau ramai-ramai, Allahumma at'im man at'amana wasqi man saqana. Allahumma, ya Allah, at'im, bagilah makan, man at'amani, siapa yang bagi pada kami, siapa yang bagi makan pada kami, wasqi, ya Allah, dan bagilah minum, man saqani, yang bagi minum pada kami. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, dan arti kata yang lain macam inilah. Ya Allah, tuan rumah dah bagi minum pada saya, ya Allah, bagilah mereka minum. Ya Allah, ya Allah, tuan rumah dah bagi saya makan, ya Allah, bagilah mereka makan ya. Dan arti kata yang lain, murahkanlah rezeki mereka ya Allah. Doakan ya. Janganlah kita bedal semua sekali makan sedap-sedap tak doakan orang lain. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, digalakkan seseorang bila nak baca Al-Quran di isti'azah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim.
Inilah yang dinyatakan oleh jumhur ulama. Jumhur maksudnya apa? Jumhur berarti majority ulama. Ya. Jadi kenapa majority ni nanti saya bagi tahu tuan-tuan puan dirahmati Allah insya-Allah. Seorang salaf berkata dia hendaklah membaca isti'azah sebelum membaca Al-Quran berdasarkan firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Artinya apabila kamu membaca Al-Quran, maka hendaklah kamu terlebih dahulu memohon perlindungan kepada Allah daripada syaitan yang direjam. Sebelum baca Quran kena isti'azah dulu. Menurut jumhur ulama, ayat ini bermaksud apabila kamu ingin membaca Al-Quran, maka mohonlah perlindungan dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Saya berhenti di situlah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Nanti yang lanjut ni yang sirah ataupun bentuk isti'azah selain yang popular kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ada sirah yang lain. Sirah ni berarti bentuk-bentuk bacaan yang lain lah. Contohnya macam dalam kita ini disebutkan a'udzubillahis samiil alimi minasyaitonir rajim. Ditambahkan dua sifat Allah. Aku berlindung dengan Allah yang maha mendengar, yang maha mengetahui daripada syaitan yang direjam. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kenapa saya katakan majority? Sebab para ulama sebutlah, ya. Tapi kenapa para ulama sebut? Sebab ada sebahagian yang membahaskan tentang isti'azah tu dibaca bila. Jadi ada beberapa khilaf di situ. Saya bagikan kepada 3 pandangan. Pandangan yang paling popular, yang paling jumhur, paling ramai para ulama sebutkan adalah bila mana kita nak baca lah, tak kisah kita baca tengok mushaf ke tak tengok mushaf, tapi bila kita nak start tu, ya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu baca Quran kan. Itu betul-betul sebelum kita start. Dan ada juga yang menyebutkan bila mana kita tergerak hati nak baca Quran. Contohlah kita kan dalam kuliah sekarang ni kan. Tapi kita kata nanti lepas isyak nanti nak baca surah Al-Mulk lah. Dah kita dah terniat, kita dah teringat nak baca, kita dah plan nak baca, isti'azah saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, supaya niat kita tadi tentu tidak diganggu oleh syaitan, supaya tidak dilupakan oleh syaitan, supaya tidak diganggulah, supaya kita dapat membacanya nanti. Nanti bila nak baca nanti baca isti'azah lagi. Manakala pandangan yang minoriti, pandangan yang ketiga adalah apabila kita dah selesai baca Al-Quran, ya, berdasarkan kepada ayat ni lah, kerana ayat ini fa idza qara'ta disebutkan sebagai para ulama ini kan fi'il madhi, dah lepas. Bila kamu dah selesai baca Quran, maka hendaklah kamu isti'azah. Tetapi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, yang menurut pandangan jumhur ulama, majoriti para ulama adalah apabila kita hendak memulakan bacaan Al-Quran, ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, sirah-sirah yang lain, bentuk lain, dan bila kita kena baca isti'azah, kita akan sambung dalam pertemuan yang akan datang insya-Allah. Mudah-mudahan diberkati Allah. Cuma saya sekali lagi saya pesan tadi, Imam An-Nawawi ingatkan kepada kita, hendaklah kita melazimi bacaan Al-Quran, dan bacalah Al-Quran dalam keadaan yang terbaik insya-Allah. Jauhkan daripada perkara-perkara yang boleh mengganggu khusyuknya bacaan Al-Quran kita, dan mulakanlah bacaan Al-Quran dengan isti'azah insya-Allah. Yang selanjutnya kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Kita sudahi kuliah kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.
Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah ilmu yang Kau berikan kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kekuatan kepada kami untuk membaca Al-Quran pada siang dan malam sepanjang tahun, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah perasaan cinta dan sayang dalam diri kami terhadap Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, basahkan lidah kami agar sentiasa kami dapat baca Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami insan-insan yang layak menerima syafaat daripada Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.